Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Encik Zulkifli dan rakan-rakan. Kami dari Set 4 akan membentangkan kritikan artikel yang bertajuk Sikap Guru Bahasa Melayu dalam Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah. Izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Kumpulan kami terdiri daripada Insyirah binti Jamaluddin, Nur Syuhada Natasha binti Mat Sani, saya sendiri Salsabila binti Haji Abdul Wahid dan Rafidah binti Haji Abdul Rahim. Ini adalah kandungan yang pembentangan kami pada hari ini. Baik, saya mulakan dengan pendahuluan. Artikel kajian ini telah ditulis oleh Kausalia anak perempuan Gopala Pillai dan Faridah Maidinkuti dari sumber Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities dengan 18 muka surat. Artikel kajian ini untuk mengenal pasti sikap guru bahasa Melayu dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah (PBD). Dalam meneliti artikel ini, penulis menyatakan fokus utama adalah tentang isu-isu guru bahasa Melayu dalam PBD. Hal ini berdasarkan keputusan akhir tahun PBD murid-murid tahun 1 hingga tahun 6 bagi tahun 2020 dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Penulis telah memilih 9 orang guru bahasa Melayu di sebuah sekolah di Manjung Perak sebagai responden kajian. Penulis telah menggunakan pendekatan kualitatif dengan kaedah temu bual semi struktur dan analisis tematik untuk menganalisis data. Data yang telah ditranskripsikan telah diberikan semula kepada responden untuk memastikan kesahan dan ketulinan setiap frasa yang diperkatakan. Penulis mendapati guru bahasa Melayu mempunyai sikap positif dalam pelaksanaan PBD. Sikap positif guru bahasa Melayu membantu menghasilkan murid yang berkebolehan. Penulis menyatakan masih kurang sumber pembacaan dan kajian mengenai PBD. Hal ini berkemungkinan para pengkaji kurang berminat untuk mengkaji topik ini. Oleh itu, penulis telah membuat rumusan bahawa guru perlu ilmu berkaitan pentaksiran untuk menyempurnakan PBD. Selain itu, sikap positif guru memberi impak kemenjadian murid dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran PDP. Penulis juga berpendapat guru berperanan utama dalam meningkatkan prestasi murid. Dan seterusnya, penulis berharap kajian ini dapat mengisi jurang berkenaan dengan PBD yang belum diteroka secara meluas di Malaysia. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan pembentang saya. Okey, seterusnya saya akan membentangkan ulasan isi kandungan. Yang pertama, dalam artikel ini, penulis menekankan kepada pentaksiran pembelajaran. Kaedah yang digunakan adalah pentaksiran bilik darjah kerana ia dapat mengukur tahap perkembangan murid. Penulis menekankan sikap guru dalam melakukan kaedah pentaksiran bilik darjah kerana pentaksiran bilik darjah dikatakan bersifat holistik, iaitu dapat menilai aspek kognitif, afektif dan psikomotor pelajar. Kedua adalah pernyataan masalah. Penulis mengatakan bahawa guru kurang berpengetahuan akan sistem PBD ini disebabkan oleh pendekatan yang berbeza dalam menjalankan sistem ini, dan penulis ingin mengetahui sikap guru dalam melaksanakan sistem pentaksiran bilik darjah ini. Kaedah kajian yang digunakan dalam mengetahui sikap guru dalam melakukan kaedah pentaksiran bilik darjah adalah melalui penyelidikan kualitatif. Instrumen kajian yang digunakan adalah melalui kaedah temu bual, iaitu untuk mengetahui latar belakang serta tema guru. Proses analisis data digunakan adalah analisis secara tematik kerana dikatakan lebih mudah, fleksibel dan menjimatkan masa. Seterusnya, saya akan teruskan dengan ulasan dapatan kajian. Hasil dapatan kajian yang pertama adalah PBD ini dapat meningkatkan pembelajaran murid melalui maklum balas secara langsung daripada murid untuk sesi PDP ini. Dalam masa yang sama, jika terdapat
sebarang tidak faham ataupun sesetengah murid kurang memahami topik berkenaan, guru boleh mengulang kembali topik tersebut untuk meningkatkan lagi pemahaman murid. Hasil dapatan kedua, PBD ini dapat membantu guru mengenali dan memahami prestasi murid. PBD ini bukan bertujuan untuk membandingkan tahap penguasaan murid, tetapi ia bertujuan untuk mengukur tahap perkembangan murid. Dalam masa yang sama, guru boleh berfikir cara ataupun teknik pengajaran sesuai untuk digunakan untuk diaplikasikan kepada murid berdasarkan tahap penguasaan murid. Seterusnya, hasil kajian menunjukkan PBD ini dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran guru. Sebagai contoh, guru boleh mengulang sesi PDP sehingga semua murid menguasainya. Dalam masa yang sama, guru juga dapat menilai prestasi murid dan juga sasiah murid. Oleh itu, guru akan jadi lebih kreatif dan menggunakan pelbagai teknik lagi untuk membantu murid meningkatkan pembelajaran murid. Akhir sekali, hasil kajian menunjukkan pentaksiran meningkatkan motivasi dan pengetahuan guru. Guru menunjukkan tingkah laku yang positif dalam melakukan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ini kerana rata-rata mereka berminat untuk mencari ilmu tambahan untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya Rafidah untuk teruskan pembentangan. Okay, baiklah, saya akan menerangkan ulasan hasil perbincangan dan cadangan penyelesaian. Okay. Yang pertama, guru tidak sepenuhnya bersedia untuk melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Ini akan menyukarkan proses pelaksanaan PBD. Kedua, kebanyakan guru kurang arif mengenai cara atau kaedah yang sesuai untuk melaksanakan PBD. Okay. Ketiga, guru menghadapi tekanan dan stres untuk melaksanakan sistem PBD akibat kekurangan kesediaan mereka. Ini akan memberi impak kepada hasil pentaksiran terhadap prestasi murid. Keempat, guru masih terikat dan mengamalkan kaedah lama iaitu kaedah konvensional untuk menilai prestasi murid iaitu melalui penilaian bilik darjah dan peperiksaan. Ini menyebabkan guru masih selesa dan takut untuk membuat perubahan. Yang terakhir, tingkah laku guru mempengaruhi pelaksanaan sistem PBD seperti tidak serius dan sambil lewa. Ini akan menjejaskan pelaksanaan proses PBD. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang cadangan penyelesaian. Iaitu yang pertama, guru haruslah diberi bimbingan berkala dan tunjuk ajar yang sepatutnya untuk memberi galakan kepada guru dalam melaksanakan sistem PBD. Kedua, guru juga haruslah diberi perhatian yang teliti dalam melakukan perancangan pengajaran kerana ini dapat membantu mereka mengenal pasti keperluan pembelajaran murid, menjadikan PBD ini lebih berkesan dan seterusnya memberi kesan positif kepada prestasi murid. Seterusnya, pemberian kursus dalam perkhidmatan dapat meningkatkan tingkah laku guru dalam pelaksanaan PBD. Contoh dengan menganjurkan kursus bagi meningkatkan profesionalisme mereka untuk meningkatkan pemahaman mereka serta diberi penjelasan tentang perubahan yang harus guru laksanakan dalam pentaksiran pelajar. Itu sahaja yang dapat saya kemukakan untuk ulasan hasil perbincangan dan cadangan penyelesaian. Saya serahkan sesi pembentangan seterusnya kepada rakan pembentang, Insyirah. Baiklah, saya pula akan membentangkan cadangan penambahbaikan untuk kajian yang akan datang. Okay, yang pertama, penulis boleh melakukan penelitian dan penjelasan yang lebih mendalam mengenai cara-cara yang terbaik dalam pelaksanaan PBD. Dan seterusnya, penulis juga boleh melakukan kajian dengan konteks yang lebih luas dengan mengkaji sekolah rendah di seluruh Perak ataupun di seluruh Malaysia. Dan yang terakhir sekali, kajian lain boleh dilakukan dengan melibatkan guru mata pelajaran subjek lain seperti sains, matematik, bahasa Inggeris, pendidikan Islam dan sebagainya. Dan penulis juga boleh mendapati persamaan dan perbezaan sikap guru untuk subjek bahasa yang lain. Okey, baiklah, untuk kesimpulan,
pengenalan PBD di sekolah menimbulkan respon yang positif dalam kalangan guru, namun terdapat beberapa cabaran dan isu dalam pelaksanaannya. Dan cara untuk mengatasinya ialah dengan kerjasama dan juga sikap positif guru itu. Kerana sikap positif guru itu mampu mewujudkan insan ataupun murid yang seimbang. Okay. Seterusnya, hasil kajian ini juga dapat membantu pihak KPM, pihak pentadbir dan juga guru bahasa Melayu dalam menambah baik sikap mereka bagi memastikan kelancaran pelaksanaan PBD. Dan akhir sekali, secara keseluruhannya artikel ini sesuai dijadikan bahan bacaan bagi warga pendidik dan juga para pelajar sebagai rujukan ilmiah. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.